Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini bersama dengan Ustazah, kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 6, bidang sirah, pelajaran 14 yang bertajuk Perjanjian Hudaibiyah. Anak-anak pernah dengar tak? Perjanjian Hudaibiyah. Tak pernah? Okey, jom. Kalau tak pernah, jom kita belajar sama-sama dengan Ustazah. Okey, tapi sebelum kita nak melangkah jauh lagi tentang Perjanjian Hudaibiyah, kita kena kenal lah dulu kan. Apa tu Perjanjian Hudaibiyah? Macam manalah boleh berlaku? Apa bendanya tu? Oleh itu, orang cakap apa? Tak kenal maka tak cinta. Kalau nak suka tentang Perjanjian Hudaibiyah ni, kena kenal lah dulu. Okey, kita tengok. Perjanjian Hudaibiyah ini berlaku pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Ingat tu ya anak-anak. Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Okey, apa lagi tentang Perjanjian Hudaibiyah? Selalunya perjanjian ni memang ditandatangani oleh dua pihak kan? Okey, jadi perjanjian ini ditandatangani oleh pihak musyrikin Mekah dengan Rasulullah. Okey, kita tengok lagi. Apa lagi yang kamu kena tahu tentang Perjanjian Hudaibiyah? Perjanjian Hudaibiyah ni dinamakan sebagai Perjanjian Hudaibiyah sempena nama tempat perjanjian ni ditandatangani. Di mana tu Ustazah? Di Hudaibiyah lah. Itu sebab namanya Perjanjian Hudaibiyah. Okey, kita teruskan dengan sebab berlakunya Perjanjian Hudaibiyah. Kita akan tengok cerita dia satu persatu. Kenapa boleh jadi Perjanjian Hudaibiyah ni? Semuanya bermula di Madinah. Rasulullah bersama 1,400 kaum muslimin Madinah menuju ke Mekah untuk menunaikan umrah dan haji. Ramai kan? 1,400 orang bersama dengan Rasulullah. Tapi kenapa tiba-tiba je Rasulullah mengajak semua umat Islam ni pergi umrah dan haji ni? Sebabnya pada suatu malam Rasulullah telah bermimpi yang Rasulullah ini gunting rambut di Masjidil Haram dengan para sahabat. Bila Rasulullah ceritakan pada para sahabat, jadi beramai-ramailah mereka ingin menunaikan umrah dan haji di Mekah. Okey. Mereka pun meneruskan perjalanan daripada Madinah sampailah ke satu tempat namanya Zulhulaifah. Pada waktu ni Rasulullah bersama dengan rombongan mana ni? Ni yang 1,400 kaum muslimin tadi. Mereka pun berhenti untuk berihram umrah. Okey, selepas tu Rasulullah dan rombongan pun teruskan perjalanan. Tengok. Di Usfan, Rasulullah ini memilih jalan yang jarang dilalui, iaitu jalan berliku dan berbukit untuk sampai ke Mekah. Inilah mengikut jalan ini, Usfan ni. Tapi Ustazah, kenapa diorang semua ikut jalan yang berliku dan berbukit? Sebab pada waktu ini Rasulullah ada dengar cerita dan berita bahawa kaum musyrikin ni dapat tahu yang orang-orang Islam nak masuk Mekah. Jadi orang-orang musyrikin ni, yang kafir ni, mereka nak halang Rasulullah dan rombongan, tak bagi masuk ke Mekah. Sebab itulah Rasulullah pilih jalan yang selamat. Okey. Tapi sebelum mereka teruskan perjalanan sampailah ke Mekah, semua rombongan telah berhenti dahulu di satu tempat yang bernama Saniyatul Miral. Tempat tu dekat je dengan Hudaibiyah. Waktu tu juga unta Nabi Muhammad tak mau jalan dah. Mungkin unta tu penat kan? Tadi kita tengok jalan berliku dan berbukit ni. Mungkin unta tu pun penat. Pada waktu tu juga datanglah seorang wakil daripada Quraisy yang bernama Budail bin Warqa Khuzail. Daripada Quraisy ni datang.
tanya dekat Nabi, kenapa ni datang sini ramai-ramai ni? Nak buat apa ni? Nak masuk Mekah ni? Jadi Rasulullah pun mengutuskan Saidina Uthman bin Affan untuk berunding. Tiba-tiba berita kematian Saidina Uthman tersebar. Ni nampak, Rasulullah utuskan Saidina Uthman bin Affan untuk berunding. Untuk apa tu? Macam kita lah, kalau nak masuk rumah orang, mestilah kita kena minta izin. Bukannya kita main masuk je kan. Kita bagi salam bagus-bagus. Sebab tu Rasulullah utuskan Saidina Uthman untuk berunding. Tapi bayangkan, dah hantar bagus-bagus, tiba-tiba kita dengar cerita Saidina Uthman ni tersebar, dah dibunuh. Kalau tempat kamu lah, tiba-tiba kamu hantar kawan kamu, tiba-tiba kamu dapat tahu kawan kamu dibunuh, apa yang kamu rasa? Marah kan? Mesti kita rasa, okey, aku nak bunuh balik dia orang yang bunuh kawan aku. Mesti kita rasa begitu kan? Disebab itulah Rasulullah bersama kaum muslimin telah berikrar taat setia untuk mempertahankan hak dan kesucian Islam. Ikrar inilah yang kita namakan sebagai Bai'ah Ridwan. Pada waktu ni kaum muslimin ni sangat marah. Dia nak balas dendam lah, begitulah ceritanya lebih kurang. Sebab Saidina Uthman ni telah dibunuh. Okey. Tapi bila kaum musyrikin dah dengar bahawa umat Islam ni bangkit, ramai-ramai ni marah, tak jadilah. Mereka pun utuskan Suhail bin Amru untuk berunding dengan Rasulullah. Di tempat inilah nama Hudaibiyah ni, di situlah terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Okey Caza, jadi diorang dah berunding ni kan, jadi orang-orang Islam ni dapat masuk tak? Itu yang sedih. Tak berjaya. Orang Islam tak berjaya lagi nak masuk Mekah pada tahun itu. Disebabkan itulah bila Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk bertahallul dengan menyembelih haiwan diorang dan bercukur rambut, tapi para sahabat hanya diam je sebab sedih sangat. Yelah, kita dah datang dari jauh nak masuk, nak berumrah, tiba-tiba dihalang. Tak sedih kan? Sebab itulah diorang tak nak bertahallul. Tapi isteri Rasulullah, Ummu Salamah, mencadangkan, apa kata kalau Rasulullah dulu yang buat? Manalah tahu kalau Rasulullah buat, sahabat-sahabat pun ikut kan? Dan Rasulullah pun bertahallul. Diorang semuanya nampak Rasulullah bertahallul, teruslah ikut juga ketua mereka bertahallul. Begitulah kisahnya. Macam mana berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Okey, kita dah tahu dah tentang macam mana tiba-tiba boleh jadi perjanjian Hudaibiyah. Okey, sekarang kita nak tahulah pula isi perjanjian Hudaibiyah. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama, genjatan senjata selama 10 tahun. Ustazah, genjatan senjata tu apa Ustazah? Genjatan senjata ni maksudnya tak boleh angkat senjata, tak boleh berperang. Lama kan? 10 tahun. Okey, kita tengok yang kedua. Orang Islam tidak dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun itu, tetapi dibenarkan masuk pada tahun berikutnya. Sebab itulah tadi semua yang kaum muslimin tadi semua sedih kan, sebab tak dapat masuk pada tahun itu. Tapi mereka dibenarkan masuk tahun berikutnya, tahun depan. Okey, kita tengok yang ketiga. Kedua-dua belah pihak bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak lain. Maksudnya di sini, kalau pihak musyrikin nak buat perjanjian dengan negara lain ke? Boleh. Kalau orang Islam pun nak buat perjanjian dengan negara lain pun boleh. Tak ada terhalang pun antara pihak musyrikin dan pihak Rasulullah. Tengok yang keempat. Orang Quraisy Mekah yang datang kepada Rasulullah
tanpa kebenaran walinya, ni tanpa kebenaran keluarga, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya walaupun telah memeluk Islam. Ustazah, dia orang datang dekat Rasulullah kena pulangkan balik? Ya, betul tu. Kalau dia orang datang dah peluk Islam, tak boleh duduk dengan Rasulullah. Mesti balik kepada keluarga mereka di Mekah. Okey, faham. Okey, dan kita tengok yang kelima. Tetapi kalaulah orang dari pihak Rasulullah ni yang pergi ke pihak Quraisy, tak perlu dah dipulangkan balik. Ustazah, tak adil ni. Kenapa orang Mekah datang dekat Rasulullah kena pulang balik? Tapi kalau orang Rasulullah yang pergi dekat dia orang, tak payah pun pulang balik. Simpanlah di situ. Simpanlah di Mekah tu. Ustazah, tak adil kan? Ya anak-anak, kalau kita tengok dari sini, isi perjanjian Hudaibiyah ni nampak macam tak adil kan? Nampak macam tak adil ni, tak adil. Tapi sebenarnya Rasulullah ni bijak. Rasulullah telah fikirkan kesan-kesannya pada jangka masa panjang. Jom kita tengok apa kesannya satu persatu daripada apa yang telah dipersetujui dan ditandatangani bersama mereka ini. Kita tengok satu-satu. Okey, dengan genjatan senjata ini, pertumpahan darah dapat dielakkan. Jadi, bolehlah Rasulullah dan para sahabat berdakwah secara terang-terangan. Tak boleh nak marah lah. Kalau Rasulullah masuk ke Mekah sekalipun, mereka tak boleh marah sebab ada genjatan senjata kan. Jadi, tak adalah peperangan. Okey, seterusnya yang kedua ni, apa kesannya? Umat Islam tak dapat masuk tahun itu. Tahun depan baru boleh masuk. Kaum muslimin ni lebih kuat berazam untuk kembali ke Mekah pada tahun berikutnya. Jadi, kaum muslimin ni akan rasa lebih bersemangat. Okey, tahun depan lah kita akan pergi. Tahun depan nak masuk juga. Dia lagi semangat nak masuk ke Mekah untuk umrah dan haji. Okey, kita tengok yang ketiga ni, apa kesannya pula? Rasulullah ini berpeluang untuk menjalinkan hubungan dengan negara dan kabilah Arab lain. Maksudnya macam tadilah, tak boleh berperang dan Rasulullah pun bolehlah menjalinkan hubungan baik dengan negara lain. Tak ada yang menghalang. Okey, yang ni Ustazah, yang nampak macam tak adil ni, yang ni. Okey, kita tengok apa kesannya ni. Peluang untuk menyebarkan Islam melalui muamalat, pergaulan antara orang Islam dan bukan Islam di Mekah. Bila orang bukan Islam yang musyrikin tadi datang dengan Rasulullah, peluk Islam, dihantar balik ke Mekah, jadi mereka dah Islam kan? Jadi mereka ni bolehlah bergaul dengan orang bukan Islam di Mekah. Manalah tahu sambil-sambil itu bolehlah mengajak, tunjuk kepada kebaikan. Orang bukan Islam pun nampak, wow, baguslah orang Islam ni nak peluk Islam lah. Begitu dia punya kesan. Kita tak nampak, tapi Rasulullah dah fikirkan. Okay, kita tengok yang ni pula. Orang dari pihak Rasulullah datang ke pihak Quraisy, tak perlulah dipulangkan. Okey, semakin ramailah penduduk Mekah memeluk Islam sebab orang Islam sendiri yang ke sana. Jadi orang Islam tu macam saya cakap tadilah, tunjukkan kebaikan. Jadi orang bukan Islam pun nampak, dia pun minat. Begitu. Okey, dah nampak kan? Hebat kan perancangan Rasulullah ni? Hebat sangat mengatur strategi. Okey, seterusnya kita tengok iktibar dan pengajaran daripada perjanjian Hudaibiyah. Apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa perjanjian Hudaibiyah ni? Kita tengok satu persatu. Kita akan tengok dari 3 sudut, iaitu pemimpin. Alah, pemimpin Ustazah tak ada kena-mengena lah dengan kami. Kenapa pula? Pemimpin tu tak semestinya kamu kena jadi Perdana Menteri. Pemimpin itu, kalau kamu mungkin kamu pengawas. Tak juga Ustazah, saya bukan pengawas. Kalau bukan kamu ketua kelas, okey, bukan juga. Tak apa, kamu yang dipimpin.
Yang dipimpin ni penting tau. Kalau tak ada dipimpin, mana ada pemimpin? Kalau semua pemimpin, siapa nak pimpin siapa kan? Jadi yang dipimpin ni sangat penting. Dan juga kepada Muslim, apa pengajaran yang kita akan dapat? Kita kena hayati. Okay, kita tengok, kalau pemimpin, kita mesti bijak merancang strategi. Tengok macam Rasulullah. Hebat perancangan Rasulullah. Tak fikir pada masa tu sahaja. Rasulullah fikirkan semuanya jangka masa panjang. Yang kedua, mengatasi masalah dengan tenang. Bila Rasulullah dihalang untuk masuk ke Mekah, Rasulullah tetap tenang. Tak adalah terus, baliklah, tak payahlah, sudah, tak naklah. Tak, Rasulullah tetap tenang dan fikirkan cara yang terbaik. Kita mestilah bijak membuat keputusan. Kita pemimpin tak boleh lari dari masalah. Tak boleh tinggal anak-anak buah kita, ya anak-anak, ingat tu. Okey, kita tengok pula, kalau kita ni, Ustazah, saya bukan ketua kelas Ustazah, saya bukan juga pengawas Ustazah. Jangan risau, kamulah yang dipimpin. Apa yang kamu kena buat? Okey, taat kepada pemimpin selagi tak melanggar syarak. Selagi ketua kelas kamu tak mengajak kamu mencuri, kamu kena taat kepada ketua kelas kamu. Selagi benda-benda baik, ikut cakap ketua kamu. Okay, yang kedua, beri kerjasama dan menyokong pemimpin. Siapalah pemimpin kalau tak ada orang yang dipimpin? Pemimpin tak boleh seorang-seorang. Diorang perlukan kamu yang dipimpin. Jadi kamu kena sokonglah. Dan yang ketiga, mengamalkan toleransi. Okey, kita tengok pula, bila kita seorang Muslim ni, apa pengajaran yang boleh kita dapat? Ya, kita kena taat perintah Allah dan Rasulnya. Tengok macam sahabat-sahabat Nabi. Bila Rasulullah mengajak semua kaum muslimin, jom kita pergi umrah, kita masuk Mekah. Ada tak di situ orang Muslim, Rasulullah tak maulah, awak nak pergi Mekah tu? Tak ada kan? Semuanya taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Okey. Yang kedua, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Tengok, walaupun tahun itu kaum muslimin tak boleh masuk Mekah, tapi diorang dah berazam tahun depan mesti kena masuk Mekah. Mesti. Kuat semangat tu. Dan yang terakhir, sentiasa menepati janji. Kalau kamu dah berjanji dengan sesiapa pun, taatlah, tepatlah janji kamu, ya anak-anak. Jangan pura-pura lagi lupa. Ada ke janji? Jangan macam tu. Kalau rasa tak ingat, tulis di buku. Hari ini saya janji dengan si Ahmad nak pergi sekolah sama-sama. Hari ini saya janji dengan si Sioling nak belanja dia makan. Bila kita janji, kita kena tepati. Ingat ya anak-anak. Ingat, ini adalah pengajaran yang boleh kita dapat daripada perjanjian Hudaibiyah. Okey, anak-anak pun dah faham, anak-anak pun dah pandai dah tahu dah tentang perjanjian Hudaibiyah. Jadi, Ustazah rasa anak-anak dah boleh jawab soalan kan? Okey. Jadi, Ustazah doakan semua anak-anak berjaya menjawab latihan. Selamat menjawab latihan semua. Kita jumpa lagi nanti. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.